Selamat tengah malam para pendengar Ria 897 FM. Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Kisi ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Pendengar Ria 897, itulah sesuatu yang saya bacakan kepada anda awal tadi. Tidak pasti adakah itu merupakan satu dialog percakapan, ataupun adakah itu tadi merupakan satu mantra yang dibaca. Tapi jangan khawatir, saya tidak baca semua sepenuhnya. Saya juga ada menukar beberapa bunyi yang dikirimkan di sini dalam rancangan Misteri Jam 12. Ini dikirimkan oleh seorang pendengar yang pernah sekarang ini tidak lagi bertugas sebagai seorang jururawat di salah sebuah hospital di Singapura. Katanya rakan kita ini bernama Kak Syuhada. Kakak pernah Kisi berdepan dengan seorang makcik. Waktu petang-petang hari, dia macam biasa Kisi. Dia akan duduk, dia akan baring. Dia kadang-kala bila kakak kerja balik petang, dia akan ajak kakak berbual. Tapi bila kakak kerja petang, balik pula keesokan paginya, Kisi, itulah mula kakak nampak Kisi, sikap dan perangainya berubah, berbeza sangat daripada sikap yang asalnya. Selepas saja, setiap hari, selepas waktu maghrib, dia akan duduk di atas katil. Kemudian dia akan nyanyi, "Molang tampi sigi moro." Saya potong sedikit apa yang dibaca dan saya tukarkan bunyinya sedikit supaya tidak sama dengan bunyi yang asal. Harap maklum. Jadi kata Kak Syuhada, dia akan menyanyi Kisi. Pendengar Ria 897, walaupun dia tak pernah cakap lah ternampak sesuatu ke dia pernah cakap, mungkin benar-benar menakutkan kakak. Perbuatannya itu pada waktu malam dari maghrib sampai ke subuh sudah cukup untuk membuat kakak rasa takut. Dipendekkan cerita, makcik itu meninggal dunia di hospital. Makcik meninggal dunia di hospital.
Yang paling menyedihkan, Casey, tidak ada seorang pun ahli keluarga makcik ni datang. Anak-anaknya pun tidak nampak. Sejak dia masuk, sampailah dia meninggal dunia. Sebenarnya makcik ni dari sebuah rumah tumpangan orang-orang tua di Singapura. Dihantar untuk dirawat dan meninggal dunia di hospital tanpa anak, tanpa adik-beradik ataupun saudara mara kenalan. Makcik berada di ward ... di salah sebuah hospital. Mohon maaf anda beri informasi yang terperinci tentang ward, katil berapa semua saya tak boleh kongsi atas sebab-sebab peribadi dan sebagainya. Tapi kita teruskan dengan kisah setelah makcik tu meninggal dunia. Pendengar Ria 897. Katanya Kak Syuhada yang dah pun menjadi bekas jururawat lah. Malam-malam hari, orang lain tak dengar tau Casey. Saya seorang yang dengar. Saya dan rakan saya 2 orang, kita akan buat rutin check up. Jadi pada pukul 1 pagi, akan ada satu rutin check up di mana kita akan pergi katil ke katil, dapatkan blood pressure, tekanan darah, kita akan ambil temperature, takut-takut mereka sakit, dan ada juga yang nak kena makan ubat. Macam itulah, 2 orang. Jadi kawan saya pergi katil sebelah, saya pergi katil satu lagi. Jadi kerja kami cepat dapat lakukan sebab banyak katil waktu itu dan banyak ward harus kami lakukan. Sedang saya buat ni, di belakang saya merupakan katil makcik yang dah meninggal dunia. Casey, saya sedang ambil ni blood pressure seorang pesakit yang sedang tidur ni. Saya kata, "Aunty, sorry okay, I want to take your blood pressure." Saya pun strap lah benda tu di tangannya. Saya tekan mesin tu, mesin mula beroperasi untuk ambil tekanan darah dan juga heart rate. Sedang saya melakukan kerja itu, saya dengar Casey suara yang sama yang menyanyikan setiap waktu maghrib. Dengar dengan jelas. Bila dengar pertama kali pada tengah malam itu, saya terus toleh belakang. Tak ada orang atas katil. Katil itu kosong. Meremang bulu rumah saya. Dalam waktu cuma ada 3 katil yang ada pesakit. 3 katil yang lain semua kosong. Meremang gisi bulu rumah saya, gisi. Jadi pendengar Ria 897, saya teruskan kerja saya. Dengar bunyi itu lagi, gisi. Makcik itu menyanyikan mantra yang sama. Saya rasa takut sangat-sangat. Kemudian, benda ini berlaku untuk beberapa minggu saya bekerja. Sampaikan saya tanya kawan saya yang berbangsa Cina. "Jun, can I ask you something? What is it? Do you hear anything like what? Do you hear anything like woman singing inside this ward? Ayo, why you talk like that?" "Hola, Jun. 3 weeks already, 3 weeks, Jun. Every time I go inside this ward, when I work at night, I will listen to this disturbing voice." Casey, tiba-tiba Jun mengangkat tangan menunjuk saya. Bulu rumahnya meremang. Dia berbisik pada saya. "Hey, don't talk anymore lah. I scared lah," kata Jun kepada saya. "Sorry Jun, but I just need to know, you did not hear anything No, I did not hear anything. I think you should go and see your Pak Guru ask for help Yeah, thank you Jun." Saya teruskan bekerja, Casey. Suara makcik yang meninggal masih lagi terngiang-ngiang di telinga saya sampai ke hari ini. Tapi Casey, setelah ada seorang makcik yang baring dekat atas katil tu mengambil alih, saya rasalah mungkin dengan bantuan makcik itulah. Tapi semua ini kerana Allah. Betul, Casey. Sebab makcik ini yang baru, yang dah setelah lebih kurang nak dekat sebulan lebih ni, saya terdengar gangguan, bunyi suara yang sama.
Makcik ni masuk je dah tak okey. Dah okey katanya. Dah tak ada lagi gangguan. Sebab saya rasa setiap kali saya nampak makcik ni, dia akan baring atas katilnya dengan tasbih. Dia akan berzikir Casey. Kemudian dia akan bangun. Kalau dia kuat, dia bangun pergi tandas, dia ambil wuduk, dia sembahyang dekat tepi katil. Jadi kerana itulah mungkin benda tu dah tak ada lagi, dah tidak mengganggu saya. Saya bersyukur sangat-sangat. Terima kasih Casey. Selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Ria, terus berhibur bersama kami sebentar lagi. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan kisah selanjutnya ini. Ini menimpa sebuah keluarga di mana beliau terpaksa meninggalkan rumah tersebut. Suami telah pun dihantar oleh syarikat outstation untuk lebih kurang 2 tahun di luar negeri. Jadi rumah flat di Singapura tidak dijual, malah tidak ingin disewa. Katanya di sini suaminya memang tak suka rumah tu disewakan orang. Yalah, dalam rumah banyak barang-barang pribadi dan dia tidak percaya sama sesiapa pun, katanya Kak Tini. Jadi, rumah kami, walaupun tiap-tiap bulan masih lagi bayar Casey. Tiap-tiap bulan CPF suami masih dipotong, tapi rumah tu kami jarang balik. Dalam masa 2 tahun tu, cuma balik sekali saja untuk beraya pada tahun yang pertama. Kemudian tak balik Casey. Sampai selepas 2 tahun, rumah berabuk. Bila kakak, katanya Kak Tini, balik dengan suami 2 orang, kami belum ada cahaya mata. Sebab itulah kakak dengan suami boleh tinggalkan Singapura. Balik ke Singapura, buka pintu, lantai penuh berabuk. Rumah tu 2 tahun Casey ditinggalkan dan balik hanya pada hari raya. Untuk yang pertama kami berada di luar negeri dan kemudian tak dapat pulang sebab banyak tugasan dan juga perkara-perkara yang tak dapat membawa kakak dengan suami pulang ke rumah. Pendengar Ria 897, katanya Kak Tini, sesaat pulang, kakak terpaksa sapu lantai, bersihkan rumah. Suami ini memang tak tahan habuk. Dia akan bersin, dia akan mudah jatuh sakit, kemudian selsema dan sebagainya. Jadi kakak kata pada suami, abang, why not? Mengapa tidak? Abang pergi belilah makan, barang-barang dapur, saya kemas rumah. InsyaAllah by the time abang balik, rumah dah bersih. Jadi abuk pun tak, abang tak kena abuk, abang tak akan bersin. Jadi suami pun okeylah. Suami ambil kunci kereta, tinggalkan rumah. Kakak mula Casey mop lantai, lap almari. Dalam masa terdekat tu cuba buat apa yang boleh lah Casey. Terutama sekali bilik tidur. Yang kedua juga di ruang tamu. Yang lain kakak boleh tutup pintu, suami tidur kakak buat. Itu 2 yang penting. Jadi sedang kakak mop lantai di ruang tamu rumah kakak Casey, suami tak ada ni. Waktu tu dah 11 malam. Suami terpaksa pergi ke salah sebuah supermarket, pasar serba nikah 24 jam untuk membeli barang dapur supaya kakak boleh masak. Bila suami tinggal ke rumah 11 malam itulah kakak mula mengemas. Tiba-tiba sedang mop lantai, dengar pintu bilik ada orang tutup. Bukan tutup perlahan tetapi menghempas pintu bilik dalam rumah kakak. Kakak terus memandang ke arah pintu tersebut. Mungkin angin. Tak apa, mop lagi lantai. Casey beberapa minit kemudian, Casey nak tahu tak, apa yang kakak nampak memang cukup menyeramkan Casey.
Daripada bilik 1 ke bilik 2. Bilik 2 ni adalah master bedroom, bilik tidur kakak. Bilik 1 ni adalah bilik untuk tetamu, guest room. Dari bilik 1 ke bilik 2, kakak nampak Casey ada perempuan lari, Casey. Wanita ini yang kakak lihat lari pantas. Kakak tak tahu macam mana kakak nak beritahu Casey, nak bayangkan apa yang kakak nampak. Casey sedang mop lantai ni, kakak sebenarnya tak dapat lihat sepenuhnya. Kita ni manusia, kalau kita berdiri, orang jalan sebelah tepi kiri dan kanan kita boleh nampak kan, tapi nampak kelibat, tak nampak wajah, bentuk badan, cuma nampak sesuatu lari. Macam itulah pengalaman kakak. Sedang mop lantai rumah 11 lebih malam, Casey. Hampir-hampir 12 tengah malam. Benda tu lari dari bilik nombor 1 masuk ke master bedroom. Jadi kakak tuli tau. Astaghfirullahaladzim, apa aku nampak ni? Dalam hati bercakap, siapa tu? Jangan main-main Siapa tu? Bang? tak ada orang menyaut. Kakak memegang mop, berjalan perlahan-lahan pergi ke bilik tidur. Tolak pintu bilik tidur. Dalam bilik tidur gelap, lampu tak menyala. Cuba hidupkan suis lampu tak boleh, sebab mungkin dah lama tak tukar bol lampu, jadi lampu pun dah blow. Cuba beberapa kali buka suis lampu tak boleh. Macam mana ni sekarang? Jadi nampak lampu tak menyala, kakak ke depan. Kakak ke ruang tamu, ambil telefon bimbit, telefon suami. Suami menjawab panggilan. Hello bang. Ini ada apa? Bang, abang boleh beli bol lampu tak? Dalam bilik punya dah blow lah. Dan kemudian suami tanya kakak, bol lampu awak tengokkan boleh tak? Yang dalam bilik tu skru ke ataupun yang klip? Alamak bang, awak tengokkanlah, takut salah beli. Nanti saya call abang balik lah. Kakak letak telefon Casey, letak mop di tepi. Kakak tarik satu kerusi di ruang tamu ni, meja makan ada kerusi, tarik masuk dalam bilik. Cuba lagi Casey, dengan harapan ni tolonglah lampu menyala. Tak 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 tak, lampu tak menyala Casey. Tarik kerusi perlahan-lahan, panjat kerusi. Tangan dah naik atas Casey, dah capai nak putarkan bol lampu tersebut. Mendengar Ria 897, bayangkan, sedang kakak putarkan bol lampu, Casey depan pintu bilik. Casey nak tahu tak ada apa. Ada perempuan sedang merangkak Casey, seolah-olah macam komando crawl. Sedang tengok kakak, kepalanya tu sambil sengit sebelah, mulut ternganga, mata terbeliak tengok kakak Casey. Kakak nampak ada benda bergerak. Bila kakak toleh tengok bawah, ya Allah Casey, menakutkan. Kakak terjatuh dari kerusi, kepala terhentak katil, kakak pingsan. Tak tahu apa yang berlaku, kakak bangun, kakak berada di hospital. Suami terus bercakap, Alhamdulillah, Alhamdulillah, nasib baiklah awak sedar. Apa dah jadi dengan awak ni? Abang minta maaf lah, abang minta maaf kerana tinggalkan awak, abang minta maaf. Bang, tak apa bang, saya kat mana ni bang? Awak dekat hospital, awak jatuh. Saya balik, saya tengok awak dah terbaring. Ni kenapa tangan awak bengkak-bengkak ni? Casey, kakak tengok tangan kiri kanan bekas lebam-lebam Casey. Bengkak-bengkak blue black, satu tangan. Bila kakak buka baju, sampai badan-badan semua blue black. Kenapa dengan awak ni? Apa awak buat? Apa berlaku tadi dalam rumah? Kakak tak boleh cakap. Bang, tak apa bang, abang kasih saya rehat kejap bang Tak apalah, awak rehat dulu Awak okey, tak ada apa-apa Suami tanya. Tak ada apa-apa bang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya Casey, rumah yang kosong ada penghuni yang tak diundang datang. Kakak tanya pada seorang guru mengaji, di mana kakak pernah belajar mengaji dengan beliau. Mengatakan, kalau boleh rumah kita jangan dikosongkan untuk sekian lama. Kalau nak pergi lama, kunci itu diberikan pada adik-beradik, supaya datang, tengok-tengok rumah, solat dalam rumah, mengaji dalam rumah. Itu yang baik. Kalau boleh janganlah lebih sampai seminggu rumah tu kosong. Kalau boleh. Casey, terima kasih. Selamat tengah malam dari Kak Tini,
peminat rancangan Misteri Jam 12. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Akan teruskan dengan kisah pengalaman selanjutnya ini. Dan yang ini pula, satu lagi email sebelum saya jawab panggilan anda di hujung talian. Yang nak telefon, apakah perlu anda lakukan? Ingat, ada syarat-syarat. Baik, yang ini pengalaman daripada seorang rakan. Bayangkan, selalu ni kalau kita pergi adventure ni jarang yang melibatkan mungkin rakan-rakan yang berbangsa lain. Kali ini seorang rakan telah pun membawa seorang rakan Cinanya. Jadi namanya Rizal. Rizal berkongsi pengalaman apabila dia telah pun bersama dengan lagi 3 orang sahabat. Jadi 4 orang lah. Tiga budak Melayu, seorang budak Cina. Dan katanya kawan budak Cina ni memang senang nampak. Senang nampak. Boleh tertengok benda-benda gaib ni lah. Jadi yang 3 orang ni tak percaya. Si rakan Cina ni boleh nampak. Sebab bila dicerita pasal kisah seram, nanti dia cakap I can see. Dan setiap kali bila ajak pergi adventure, Mamat ni, rakan Cina yang Rizal kata, teman Cinanya yang bernama Danny ni, memberitahulah yang dia boleh tengok, boleh nampak, dan dia takut, dia tak nak ikut. Jadi lama-kelamaan 3 kawan lah termasuk Rizal ni selalulah asyik usik si Danny ni lah, penipu lah, action lah, bluffing lah dan sebagainya. Sampaikan si kawan ni macam mana pun kawan ijik pun tetap jadi kawan macam tu Jadi sampai si rakan Cina ni namanya Danny ni dah marah sangat lah. Okey, kalau korang tak percaya, korang bawa aku. Aku akan tunjuk korang apa yang aku nampak. Korang nampak tak nampak tu belakang cerita. Aku akan bilang korang. Jadi, KC pendengar Ria 897. Inilah pengalaman ketika mereka mengunjungi Kopi Hill di Singapura. Bayangkan. Diteruskan kisah. Jadi 4 rakan telah pun menaiki satu kereta. Satu kenderaan yang dipandu oleh si budak Rizal ni. Si rakan Cinanya yang bernama Danny duduk di hadapan, lagi 2 kawannya duduk di belakang. Sebelum mereka pergi, teman-teman yang lain, Danny, not scared? You want to follow us, is it? Seolah-olah berjenaka, bergurau senda. Rizal katanya, Kisi, saya ni macam berbelah bagi. Nak percaya budak Danny ataupun tak nak. Oleh kerana semua dah game, termasuklah rakan Cina ni, Danny pun kata okey nak pergi. Jadi kami pergi. Tanah berkuburan Kisi, Kopi Hill. Memandu dalam perjalanan, saya nampak Kisi, di tangan Danny tak pernah umur dia pakai tangkal. Ada menggunakan tangkal yang dililit di tangannya kain warna kuning. Tangan sebelah kiri dia pakai. Kemudian di t-shirtnya, saya ternampak sebelah dalam t-shirt ada pin membonjol terkeluar daripada bajunya si Danny. Jadi, Danny ni pakai tangkal semua. Dalam hati saya bercakap lah, aku rasa-rasa dia ni betul ni, boleh kena nampak ni. Jadi apa yang berlaku, kami pun sampai. Bila sampai saja, 2 kawan dekat belakang dah bising-bising tau. Dia kacau macam-macam. Danny got see not? Got children there, got this one. Dia semua mengganggu Kisi, 2 kawan. Kemudian saya toleh, korang boleh diam tak? Korang bising lah. Kita nak masuk kubur. Kau boleh diam tak? Bising-bising sikit pun tak boleh. Seorang rakan marah. Kemudian Danny pusing. Danny, shh, keep quiet. Okay sekarang aku nak belok kiri, nak masuk dalam. Ada siapa tak setuju tak? Anybody disagree not? Jadi saya terpaksa bacakan dalam bahasa Melayu sebab dia tulis dalam bahasa Inggeris lah. Di mana kawannya ni juga berbangsa Cina tak faham bahasa Melayu. Jadi dia tanya dalam bahasa Inggeris, saya terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi bayangkan pendengar Ria 897 dia tanya rakan-rakan lah. Sekarang ni aku nak belok kiri, ada siapa tak setuju tak? Okey, masuk je lah, jangan banyak soal lah. Kau ni macam pro pula. Seorang rakan menjawab. Katanya Rizal, Danny, okay not? You want to cancel, we go back. No. I really want to show. Mereka masuk dalam. Pandu. Bila saya pandu, Danny tahan. Drive slowly. Please.
Saya memandu kelajuan 30 km sejam. Dia seru lagi perlahan, Casey. Saya terus tekan brek dan pandu perlahan-lahan. Saya boleh tengok Casey. Danny matanya tengok kiri kanan, kemudian dia tengok bawah. Dia takut, Casey. Memang benar saya rasa Danny boleh nampak. Dia tengok kiri kanan, dia tengok bawah. Kemudian tangan kanan memegang Casey tangkal yang dia pakai di pergelangan tangan kirinya. Dia pegang, dia tengok bawah. Danny, how? Okay not? You okay not? Alamak, Danny. You cannot see right? You pretend only to scare us. Kata kawan saya. Kau ni tak boleh nampak kan? Kau action ni nak takutkan kita. Saya pusing. Korang boleh diam tak? Sebelum aku suruh korang turun, korang boleh diam tak? Kalau korang berani sangat, korang keluar lah. Saya marah kawan saya 2 orang. Yang kau pasal? Nak tak nak, Casey, kita dah bergaduh dalam kereta. Jadi saya berhentikan kereta saya. Betul-betul kiri kanan tanah berkuburan. Saya berhenti kereta. Saya pusing belakang. Dah bertekak saya dengan seorang kawan. Tak nak saya sebut namanya. Saya dah bergaduh. Budak Danny ni, Casey, dah tengok kiri tengok kanan. Tiba-tiba, Casey, dia macam naik sawan tau, Casey. Badannya menggeletak, menggigil, Casey. Casey, hey, Danny, what happened? Danny, don't do this, not funny, Danny. Rakan 2 orang yang di belakang, yang saya sedang bergaduh dengan dia, tiba-tiba senyap, semua tumpuan pada Danny. Danny, not funny, okay, Danny. Casey. Tiba-tiba, Casey, dia cakap Cina yang saya tak faham. Dia berbual bahasa, bukan bahasa Mandarin tau, Casey. Saya rasa bahasa Hakka, Hokkien. Casey, dia cakap tanpa henti. Brigadia 897. Katanya, tak tahulah apa yang dimaksudkan. Rizal. Keluar cepat. Saya gustan reversekan kenderaan, keluar dari kawasan tu. Sepanjang dalam perjalanan, Danny dah berbual bahasa Mandarin. Bahasa Cina tak tahulah. Dah tak tahu mana nak pergi, Casey. Sebab dah malam, Casey. Saya telefon pakcik saya minta tolong. Kami pergi ke rumahnya, turun dekat blok. Danny dah terkena rasukan gangguan. Pakcik tanya kami dari mana ke mana, buat apa. Terpaksa saya beritahu kisah yang sebenar. Kena marah berbakul-bakul, Casey. Danny cuba dirawat, tapi syukurlah benda tu dapat dihalau tak tahu berapa lama. Danny dah kembali macam biasa. Kesian, Casey, tercungap-cungap dia kepenatan. Sampaikan hidungnya, titisan darah mula mengalir. Saya minta maaf pada Danny. Kawan saya yang bising dari tadi di belakang 2 ekor tu, Casey, senyap sebab dah kena marah dan dah nampak apa yang berlaku pada Danny. Sampai hari ini baru saya percaya, dan rakan-rakan saya pun percaya, yang Danny memang boleh nampak. Tapi tak tahu lagi siapa yang dia nampak. Itulah pengalamannya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Baik, saudara, yang nak hubungi saya boleh hubungi saya sebentar nanti. Kita akan berehat seketika. Terima kasih. Minta maaf lah kalau tadi saya ni, kalau ada yang tak suka saya berlakon, mohon maaf lah dulu. Sebab dia cakap bahasa Cina. Dia tak tulis dialog sebenarnya, bahasa Mandarin. Jadi untuk menarikkan lagi, menambahkan feel dalam kisah ni, terpaksalah saya membo sajalah apa yang saya tak keluar dari mulut saya ni. Macam tu lah. Mohon maaf lah kalau bahasa mungkin Hokkien ke, bahasa bunyi lah, tak cakap bahasanya, tapi bunyinya tu lari. Saya cubalah sedaya yang saya mampu. Tapi menarik kisah Danny, kisah khususnya yang dikirimkan oleh Rizal tentang kawannya yang katakan boleh nampak sesuatu. Kadang-kadang kita dengar orang cakap, kau tahu tak, aku ni boleh nampak tau. Anggap bedek lah, macam percaya. Dia ni macam apa punya. Tapi kadang-kadang memang mungkin ada kebenaran. Sebab setiap manusia ni dijadikan berlainan. Jadi mungkin teman anda ni memang benar-benar ada keistimewaan. Bagaimana? Setakat ini 3 kisah yang panjang. Yang telah pun saya bacakan. Yang mana anda suka kisahnya?
Saya harap anda terhibur dengan pengalaman-pengalaman yang dikongsi bersama. Misteri Jam Malam. Misteri Jam 12 akan bersama anda sebentar nanti. Saudara, terima kasih kerana mendengar rancangan Misteri Jam 12 setiap malam bertemankan saya, Casey. Terima kasih bagi anda juga yang setiap kali kirimkan email pada saya berkongsi pengalaman. Dan saya di sini ingin memberitahu anda, berkongsi sedikit lah. Sebab ada yang kirim email pada saya, mungkin saya terima dengan secepat mungkin saya dapat bacakan. Ini semua terpulang pada sebenarnya kisah yang anda kirimkan. Kisah-kisah yang saya baca, saya pilih. Saya pilih. Dan ada juga yang baik, tapi tak sempat saya nak keudarakan. Ada juga yang lama. Dan proses pemilihan kisah seram ni, kadang-kala sejauh mungkin ada yang pernah ingat lagi 4 bulan ke 5 bulan kiriman email tu baru dapat saya baca. Sebab ramai kirimkan email ke alamat misteriJam12@gmail.com ataupun ke alamat djkc897@gmail.com ataupun ria@mediacorp.com.sg. Jadi 3 alamat email, ada yang kirim ke 3 alamat, ada yang kirim ke 1 alamat saja. Jadi saya akan pilih yang terbaik. Setiap hari saya akan berada depan komputer ni setidak-tidaknya lebih kurang dalam 1 jam setengah. Hampir-hampir nak dekat lah, tapi tak 2 jam lah. Dulu 2 jam, tapi sekarang saya dah lebih fasih dengan kiriman anda ni. Lebih kurang dalam 1 jam setengah saya akan duduk depan komputer cari cerita. Bukan senang. Banyak kiriman, banyak 70% email yang saya terima, semua kisah-kisahnya kurang menarik lah. Mungkin ada juga kisah yang kelakar seram daripada seram. Jadi saya akan duduk depan komputer carilah. Okey, ni bagus. Dia ada macam saya ni buat sistem, ada grading. Sistem grading saya senang. Cerita grade A, cerita grade B, C dengan D. D ni yang ada yang terus tak boleh pakai, saya buang. Ini saya terus terang dengan anda. Jadi kalau anda nak kirim, anda fikir dulu cara jalan cerita anda type. Jadi sebab itulah setiap malam kisah-kisah yang anda dengar, saya akan cuba yang terbaik untuk ketengahkan yang terbaik saja untuk anda. Jadi yang kurang elok tu ada yang tanya, Kesi, kenapa kisah saya tak ada, Kesi? Jadi fikir satu, mungkin senarai menunggunya panjang lah. Ramai yang kirim kan. Ada yang banyak ni. Bulan berapa ni? Sekejap saya tengok. Yang tadi saya baca pun rakan-rakan yang kirimkan adalah kiriman email yang saya terima pada bulan 6 yang lalu. Bulan 6, sekarang dah bulan 9, 3 bulan. Jadi kena tunggulah lama. Bukan hari ni kirim, besok saya baca. Itu nasib. Kadang-kala bila saya ni sedang membilik-bilik ataupun email yang dikirim ni, saya sedang scroll tengok nampak macam menarik. Bahagian atasnya saya terus tengok bawah, tengok okey jalan cerita baik, saya terus cetak ataupun print dan saya baca. Jadi itulah proses kisah anda akan dibacakan di udara.
Bukan senang nak pilih yang baik, tapi apakan daya, saya harus berikan yang terbaik. Dan saya harap juga anda juga berkongsi pengalaman-pengalaman dengan kiriman email tu yang jelas, yang baik lagi jugalah ya. Kita akan teruskan dengan pengalaman, dan awal tadi beberapa buah lagu telah pun saya putarkan untuk anda. Lagu tadi dari Siti Nurhaliza, Air Mata Syawal. Sebelum itu lagu dari Ella, Sepi Sekuntum Mawar Merah, dan Sudirman dengan lagunya Toyol di FM 897. Apa kata kalau kita terus jawab panggilan. Terima kasih pada rakan-rakan yang dah like Facebook Ria 897. Anda boleh tolong sebarkan, sebab saya suka anda sebarkan kisah Misteri Jam 12 ini, rancangan Radio Ria ni. Sebab apa? Lebih ramai yang dengar, lebih ramai orang baru mendengar, lebih banyak pengalaman-pengalaman yang berbeza dapat diketengahkan. Ya, jadi inilah yang kita inginkan. Tak nak orang yang sama berkongsi, nanti kisahnya agak sama bunyinya. Jadi macam-macam kisah, jadi saya boleh tengok variety dalam kisah pengalaman setiap malam. Terima kasih. Dan, bayangkan seorang pendengar berkongsi pengalaman, dia telah pun melakukan sesuatu dalam rumahnya setelah melahirkan anak yang pertama. Jadi kisah ini dilakukan oleh seorang ibu baru ni, tanpa pengetahuan suami. Suami bertugas permanent malam. Setiap malam suami akan keluar pergi bertugas, isteri duduk rumah seorang-seorang menjaga anak. Dan tak nak menyusahkan ibunya, sebab ibunya dah tua, jadi dia tinggal sendiri menjaga bayi. Dan pula tinggal sebelah rumah jiran orang kita lah, telah pun menyarankan sesuatu. Kau ni baru beranak, kenapa kau tak amalkan petua-petua? Jadi apakah petua yang disuruh dilakukan oleh ibu baru ni, oleh jiran sebelahnya lah. Jiran sebelah datang, menziarahi orang baru lahirkan. Kemudian dia mulalah kata ada petua ni baik untuk melindungi anak yang baru lahir darah manis. Isteri yang hamil ni, yang baru melahirkan darah manis katanya. Jadi apakah yang dilakukan? Akan saya kembali sebentar nanti. Dengan Ria 897 kita akan teruskan pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama pemanggil-pemanggil kita sekarang. Hello, selamat tengah malam Cik Rashid, apa khabar? Apa khabar? Apa khabar, sihat? Baik, sehat. Cik Rashid ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Tentang masa saya main di Bondi lah. Bondi ni saya tak perlu cakap lah, di blok lah kan. Sebab tu semua orang dah tahu. Ni rumahnya rumah Cik Saleh. Rumah Cik Saleh. Kisahnya dulu saya selalu main muzik di sana. Tiba-tiba ada kerja kahwin lah, kerja majlis kahwin di rumah Pak Saleh tu. Habis kita semua main muzik, main lah untuk jemputan majlis kahwin. Bila balik petang, ada anak Pak Saleh tu kena sampul. Kena sampul ni. Dia macam mana dia terpekik-pekik tau. Dia terpekik-pekik kata, tolong lepaskan aku. Saya budak kecil saya. Saya nak budak kecil. Habis bila dia nampak saya datang, si budak kecil nampak saya datang. Ini abang mata ipin datang, abang mata ipin. Saya pun tak tahu apa. Dia kata kau mata tak nampak. Yang dia orang panggil pakar. Dan saya pernah pakar cakap, awak mata tampak. Dia pasal kata awak mata ipin. Kata, abang mata ipin tak kenal saya. Habis dia suka suara macam kecil. Saya pun nak seram lah ni. Siapa tu? Casey. Suara macam kecil. Budak perempuan lah. Macam kecil. Dekat saya mata ipin. Dekat rumah awak seorang rumah Pak Saleh. Jadi semua budak-budak muzik yang penyanyi pun jadi macam terkenal, macam sampul lah juga lah. Dia pun macam dia orang azan ke bang apa, terus tu benda tu hilang. Tu kan petang hari lah. Dekat maghrib. Jadi abang habis dia cakap mata ipin. Habis kata tukang pakar tu, keluar kau dari sini. Kau jangan ganggu orang-orang sini. Jadi itulah pengalaman saya. Jadi ini berlaku lama dulu je Cik Rashid tahun 87. Oh, lama tu Terima kasih Cik Rashid. Ini sihat. Saya sihat, terima kasih. Saya tak berkesi yang masih tadi Mak Yong telefon tu sebenarnya. Biasa saya bilang Mak Yong sebenarnya mesti saya ni kesi telefon tu cross line. Saya pernah kena macam itu juga, cross line. Itu cross line. Jadi terdengar suara tu cross line lah macam dia itu cross line. Kita Allah dari sana cakap. Jadi kita dengar macam cross line. Bukan kita tak boleh macam kesi kita nak angkat, kesi nak semua orang kesi layan. Tapi kadang-kadang kita banyak call. Jadi cross line tu termasuk tempat Mak Yong. Jadi kita tak boleh salahkan siapa-siapa. Terima kasih Cik Rashid. Terima kasih. Kembali. Baik, di sini ada SMS yang ingin saya sentuh, datangnya daripada seorang rakan yang bernama Syam katanya. Hello Casey, kisah malam ni memang cukup menarik. Saya sedang dengar MJ12 di tempat tugas
kawan ni sedang buat clocking, terasa seram pula. Betul Kesi, saya tak bedik. Saya ni bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Jadi kalau clocking, satu orang kena berada dalam guard room, satu lagi kena keluar lah untuk buat clocking bergili-gili. Satu malam ada 4 kali untuk clocking. Jadi kali itu ketika Kesi membaca kisah tentang kakak tadi yang balik rumah tu setelah 2 tahun bersama dengan suami berada di luar negeri, saya rasa seram sangat. Sedang duduk ni boleh macam terperasan lah Kesi, ada refleksi macam orang sedang mengendap, menjenguk lebih tepat lagi kata beliau, daripada tingkap depan. Tingkap depan pula tak ditutup. Saya terus bangun, tutup tingkap Kesi, kemudian tarik blinders, takut ternampak sesuatu yang tidak katanya tidak berbaloi kata beliau mendatangkan hasil macam tu lah. Sebab apa, selepas ni saya punya turn pula buat clocking pukul 1:30. Ni dah 1:30 tengah buat clocking kan ni mungkin tak dapat dengar ataupun sedang mendengar radio menggunakan telefon anda. Okey, yang ini kiriman daripada Yus, katanya, Bro Casey, saya ingin berkongsi kisah yang pendek saja. Saya ingat lagi, saya waktu itu berlaku kisah inilah pada tahun 2008. Saya balik agak lambat kemudian sedang jalan di kolong blok, ternampak lift terbuka dan nampak Casey makcik tingkat 12. Saya kenal dengan makcik ni sebab makcik ni memang rapat dengan ibu saya. Saya pun lari dari jauh, saya pekik lah, Cik Na tunggu, sebab saya kenal namanya. Okey lah, nama samaran lah Cik Na ni. Sampai depan lift, saya nampak Casey dalam lift tu kosong, tak ada orang Casey. Dan apa yang saya yakin, saya nampak ada makcik Cik Na masuk ke dalam lift. Lari penat-penat sampai depan lift, pintu lift terbuka, memang dalam lift tak ada orang. Menakutkan Casey. Apa nak buat Casey, rumah saya tingkat 11, takkan nak naik tangga Casey. Kalau Casey naik tangga ke rumah tingkat 11 ataupun Casey tetap naik lift. Kalau awak tanya saya, kalau dalam situasi macam tu, saya masuk dalam lift tersebut, saya tekan tingkat 12, biar pintu lift tertutup, sebab rumah saya ni ada 2 lift, A dengan B sebelah-sebelah kan. Saya tekan lagi butang, tunggu lift B turun. Jadi lift B tu kan lain sikit lah. Itu cadangan yang baik. Apa kata anda? Yang ini dari seorang pendengar, kirimkan saya SMS, namanya siapa ni? Tak ada nama telefon bimbit 3413. Kata beliau, Casey, saya ingin berkongsi, mungkin terlampau gairah nak berkongsi pengalaman sampai lupa nak letak nama. Kata 3413 ni, saya ingin berkongsi peristiwa. Katanya kakak waktu tu sedang mendengar rancangan Casey menggunakan earpiece. Lazimnya kakak kalau dengar, kakak tak suka dengar menggunakan kedua-dua sumbat dekat telinga. Selalunya telinga kanan ni lah akan disumbat dengan earpiece, telinga kiri akan dibiarkan. Sedang baring atas katil, tiba-tiba kakak dengar bunyi macam benda berkerik datangnya daripada tingkap bilik. Kakak toleh tak nampak apa-apa. Kakak buat bodoh lah. Dan sedang Casey putarkan lagu, bunyi yang sama mula timbul. Kakak toleh di tingkap bilik kakak ni memang gelap Casey, sebab dah pasang satu film, katanya di sini, di mana ia akan menyekat lah sinaran matahari, sebab katil kakak kalau baring nampak sinaran matahari memang mengganggu. Jadi bila ternampak benda tu di luar Casey, nampak macam bergerak Casey. Dia tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Kakak dah terperanjat, terus tarik earpiece kakak dan matikan telefon bimbit sebab takut sangat-sangat. Mungkin kakak terbawa-bawa, sebab itu sekali saja terkena gangguan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Mungkin agaknya kakak kita ni terbawa-bawa. Baik, bersama dengan saya. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Cik Mokhtar Saya Casey. ada pengalaman Cik Mokhtar ataupun apa ni nak diketengahkan? Pengalaman pun tak nampak apa-apa lah, tak seram sangat. Pasal cerita yang Casey cakap, siapa-siapa yang pernah pergi masuk ke dalam Old Upper Thomson Road kan. Ini cerita pun dah berpuluh tahun lah, tahun 70-an. Kita grup motor ni, mak-mak motor suka race kat dalam Casey. Jadi sebelum race tu, dalam pukul 3 lebih 4 pagi gitu kan, salah satu dua orang mesti nak kena masuk survey kat dalam kan. Daripada ujung sampai ke ujung, takut nanti manalah tahu diorang nak race, ada orang aniaya kan, taruh kayu lah apa. Jadi so far saya survey seorang-seorang masuk dalam kan, dengan exhaust bunyi bising gitu kan, sampai ujung ke ujung. Tak nampak apa-apa lah. Memang tak rasa seram. Tahun 70-an dulu situ masih ada kampung lagi ke sih. Kampung Cina kat dalam kan. Jadi so far saya survey apa-apa memang tak nampak apa-apa lah situ. Tapi memang mengerikan lah dulu tahun 70-an kan, daripada berbeza daripada sekarang kan. Itu merupakan Old Upper Thomson Road adalah perkampungan Cina lah. Ada kampung Cina
kat dalam. Tapi pukul 3-4 pagi kita nak race. Pasal orang ajak kat situ. Dengar-dengar cerita, tak tahulah sejauh mana kisah yang saya nak tanya pada anda ni benar atau tidak. Tapi dulu pernah ada seorang gadis kemalangan jalan raya dekat dalam seliku Old Upper Thomson Road. Adakah anda mendengar kisah ini? Tak ada mendengar pula cerita kisah tu. Tapi kalau dengar pun apa kita nak takut, kita nak race kat dalam kan, dah tak ingat takut apa-apa lagi. Seorang-seorang survey kan, jalan kat sana. Tapi memang mengerikan lah. Kiri kanan situ hutan kan. Jadi kita dah naik motor kat situ dengan bunyi exhaust bising. Saya ingat ni apa, makhluk halus pun takut nak keluar. Ramai kan, kita dekat luar tu ramai berpuluh-puluh orang. Tapi nak masuk dalam tu mesti 1-2 orang lah. Pasal diorang nak survey kan jalan tu. Lagi ngeri, memang ngeri ke si tempat dia. Tapi sekarang saya tak berani nak masuk. Pasal dah tak ada kampung lagi kan. Itu je sih. Terima kasih ya. Okay, sama-sama ya sih. Kembali itu dia Cik Mokhtar. Baik, sementara itu saya akan bacakan kiriman daripada pendengar kita yang berkongsi lah, yang berbadan 2 ni telah baru melahirkan cahaya mata yang pertama dalam keluarga. Suami bertugas permanent malam. Jadi dia tidak ingin menyusahkan ibunya yang telah pun menawarkan dirinya sendiri ya. Ibunya kata mungkinlah ini dia tak tulis, tapi saya rasa mungkin nak kata di sinilah mak temankan kau ni baru beranak kan, tak ada orang, suami kau ni pula kerja malam, tak bagus tau. Dan dia sebagai seorang anak mungkin tak nak susahkan ibulah yang tidak begitu kuat Jadi dia pun menolaklah tawaran ibunya. Kata mungkin tak apalah mak duduk rumah sudahlah, orang tahu jaga diri orang macam itulah. Jadi di sebelah rumahnya ada seorang jiran merupakan seorang makcik tua yang datang menziarahilah si Pulan ni, rakan kita yang baru melahirkan anaknya yang pertama. Dan kemudian dia pun mengatakan, suami kau tu kerja malam kan? Engkau ni tak ada ke nak amal-amalkan petua-petua orang lama? Tak baik tau. Engkau tu darah manis. Kau tengok anak engkau ni lagi darah manis. Benda-benda ni berkeliaran juga. Jadi saya pun tanya Casey, petua orang lama macam mana? Engkau ni tak tahu pula. Pendinding lah. Pendinding tu penting. Kalau budak ni dah besar tak kisah. Sekarang ni budak-budak ni anak engkau ni masih ada adik-beradik dalam perut. Saya pun tanya, cik, adik-beradik dalam perut tu apa? Anak engkau sampai dia usia 3 tahun akan ada jin yang akan bermain-main dengan anak engkau. Jin ni pula akan memanggil yang lain-lain datang. Datang yang jahat mengganggu anak engkau, menangislah dia setiap malam. Datang yang baik, tersenyum-senyum, ketawa. Kau mesti pernah nampak kan bayi ketawa tiba-tiba dalam bilik, ketawa sorang-sorang. Itulah dia bermain dengan adik-beradik dalam perut. Kata makcik tersebut. Bila makcik tu ceritakan pada saya mula rasa nak percaya tau. Sebab saya juga pernah nampak anak-anak saudara saya iaitu kakak saya, abang saya, bila letak dalam bilik kadang-kadang dia akan seolah-olah kedengaran macam ketawa, terkikik-kikik seorang diri. Jadi kalau tidak ada orang bergurau dengan dia, siapa pula yang melayan beliau kan? Jadi itulah saya mula percaya. Dan makcik dia pun mengatakan, saya pun tanyalah, cik tadi cakap pasal pendinding kan? Macam mana nak dinding supaya tak diganggu anak saya dengan saya? Tak apa, tapi kau jangan bilang laki kau. Aku nak ajar kau satu benda. Mulalah Casey. Suami saya keluar bertugas, dia mula datang. Pertama kali saya nampak terperanjat. Dia bawa tempat bara, siap dengan arang, kemudian dia asapkan satu rumah. Jadi bila dia asapkan di ruang tamu, setelah 5 minit dia kata, kau keluar, angkat bayi kau duduk luar. Nanti bayi ni tak bagus bau asap. Dia asapkan dalam bilik. Dia asapkan bilik sebelah. Dalam hati saya ni, wah baik betul makcik jiran sebelah ni. Tolong Casey, dia tolong saya. Walaupun saya ni bukan anak dia tolong saya. Lama-kelamaan Casey, saya rasa macam sesuatu tak kena tau Casey. Dalam rumah saya ni makin berbahang, makin panas. Malah dah pasang kipas pun tetap berbahang. Boleh rasakan stuffiness, katanya rakan kita. Jadi saya pun mungkin agaknya cuaca. Tak pernah pun menganggaplah dengan dia mengasap rumah ni membuat rumah saya ni lebih panas, lebih berbahang. Jadi diteruskan Casey. Setiap hari Khamis malam Jumaat dia akan datang, bawa tempat bara dia asapkan. Jadi kata, nanti bila kau dah boleh, kau buatlah sendiri kau ingat, hari Khamis malam Jumaat kena mula asap. Tapi jangan buat depan laki kau, nanti tak kasih, dah susah nanti. Baik. Jadi pada satu hari, saya sedang asapkan rumah hari Khamis malam Jumaat, waktu maghrib Casey. Pendengar Ria 897, anda bayangkan tempat bara tu masih menyala. Saya baru letak kemenyan, asap tu masih lagi meluap-luap keluar daripada atas tempat bara. Anak saya menangis dalam bilik. Saya pun letak tempat bara tu di dapur.
Saya lari masuk bilik, dokong anak saya nak cuba tidurkan dia. Menangis tak henti. Menangis. Saya tengok lampin pakai buang tak basah. Kenapa ni? Dokong-dokong mungkin agaknya nak minum. Tapi baru saya kasih dia susu. Tak apalah. Saya ambil botol anak saya di tepi katilnya. Saya keluar dari bilik. Bila nak masuk dapur, Kisi, ya Allah Kisi, saya nampak sejenis makhluk sedang duduk menyangkung, mulutnya nganga seluas-luasnya, lidah terjeli keluar sampai ke lantai, sedang makan asap kemenyan. Kisi, bila saya lihat apa yang saya nampak, saya tak percaya, Kisi. Masuk bilik, saya takut. Dipendekkan cerita, kata pendengar kita, saya berujuk kepada seseorang yang lebih arif, iaitu seorang ustaz. Jadi, saya tanya pada ustaz, perbuatan saya mengasap rumah dan sebagainya. Ustaz ini memberitahu saya, asap adalah salah satu makanan jin. Mungkin dalam rumah kamu ada penunggu, iaitu juga jin. Jadi, mungkin anak kamu menangis, jin tu mengganggu. Dia kata kemungkinan. Jadi, bila jin tu mengganggu anak kamu asap rumah, jin lain datang, jin lain makan asap. Jin yang datang ni lebih kuat dari dalam rumah. Dia halau lah. Dia kata, keluar, ni tempat aku, sebab dia kuat. Jadi, sekarang yang duduk dalam rumah ni tak ganggu anak awak, tak ganggu awak. Sebab apa? Sebab setiap hari Khamis, malam Jumaat awak kasih dia makan. Merbahayanya apabila awak berhenti memberi dia makan. Itu yang lebih berbahaya. Saya kena bantu awak, sebab kalau tidak masalah besar. Saya tak boleh ceritakan lebih panjang, Kisi, sebab yang lainnya saya rasa terlampau peribadi pada saya. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenaran